Apa khabar semua para pendengar yang dihormati sekalian? Bertemu kita sekali lagi di dalam channel Cerita Seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Terkena Sihir Racun. Dan ini adalah perkongsian kisah dari orang lain dan diceritakan semula dan diolah semula oleh Iskandar Zulfakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pembaca dan juga pendengar. Malam ini saya ada satu lagi kisah seram yang diceritakan oleh orang lain yang ingin saya kongsikan dengan anda. Kisah ini diceritakan oleh kawan ayah saya. Beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika terkena sihir racun. Okey. Pertama sekali, tahukah anda apa itu sihir racun? Sihir racun ni konsepnya sama seperti santau. Ia turut menggunakan medium makanan untuk mengenakan mangsa. Turut juga menggunakan bantuan makhluk gaib sama seperti santau. Namun, bezanya adalah ramuan yang dihantar kepada mangsa itu. Jika santau, pembuat santau akan hantar barangan seperti kaca, paku atau rambut ke dalam makanan mangsa. Berbeza pula dengan sihir racun. Pembuat akan hantar racun ke dalam makanan mangsanya. Racun ni juga istimewa. Bukan main bedal je, racun tikus ke apa ke kan? Racun untuk sihir ini dicari secara semula jadi, iaitu menggunakan akar seperti pokok. Maaf, sebab saya pun tak pasti nama pokok tersebut. Akar pokok ni akan direbus dan air rebusan tersebut akan diletakkan dalam bekas. Kemudian mentera akan dibaca untuk meminta pertolongan makhluk gaib supaya datang dan menghantar air racun tu ke dalam makanan mangsa. Begitulah sihir racun. Sebenarnya sihir racun ni sangat terkenal di satu tempat di sebuah negeri. Saya tak nak cakap lah negeri apa ya. Kiranya di tempat ni tak layan sangat santau, tetapi lebih popular sihir racun. Baiklah, berbalik kepada kisah kawan ayah saya yang terkena sihir racun ni. Kawan ayah saya ni agak ganas orangnya. Kalau orang utara cakap kahak. Orangnya jenis baran sikit, tapi beliau baik. Kalau orang tua-tua di kampungnya ada masalah, beliaulah akan bantu selesaikan masalah tersebut. Disebabkan itulah beliau disegani oleh warga veteran kampungnya. Selain disegani, beliau juga turut ditakuti ramai kerana ketegasannya. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni berlaku perselisihan faham antara beliau dengan seorang pemuda di kampung tu. Saya namakan pemuda ni sebagai Umar. Bukan nama beliau yang sebenar ya. Umar ni pun jenis baran juga. Jadi masing-masing tak nak mengalah. Mereka berdua mengambil keputusan untuk selesaikan secara anak jantan. Gaduh punya gaduh, ditakdirkan si Umar tu pun kalah. Memang berdendamlah si Umar tu pada kawan ayah saya ni. Pada satu hari tu, kawan ayah saya ni pergi kedai makan, kedai nasi campur. Dia selalu juga sebenarnya makan di kedai tu. Tapi entahlah, hari tu beliau rasa lain macam sikit. Rasa tak sedap hati. Yang lebih aneh adalah apabila beliau ambil makanan serta lauk semua dan dah duduk di meja untuk menjamah nasi, tiba-tiba saja beliau rasa tak sedap perut. Beliau pun segera tinggalkan nasi tersebut dan pergi ke tandas dulu untuk melepaskan hajat. Ketika kawan ayah saya ni berjalan nak ke tandas, dia terlihat kelibat Umar minum di kedai itu juga.
Saat mereka bertentang mata, Umar terus berpaling ke arah lain kerana tak mau lihat kawan ayah saya tu. Apa yang peliknya adalah kawan ayah saya tu ternampak ada lembaga hitam macam gorila sedang berdiri di sebelah Umar. Kawan ayah saya pun buat tak kisah ajalah dan terus pergi ke tandas. Usai lepaskan hajat, kawan ayah saya kembali ke meja makan. Kawan ayah saya terperanjat sebab apabila dia perhati sekeliling, tiada lagi kelibat Umar di kedai itu. Sekali lagi kawan ayah saya buat tak tahu dan terus menjamu selera. Sebenarnya, beliau dah dapat penanda bahawa beliau akan terkena sihir, tetapi beliau tak sedar. Malam tu, kawan ayah saya dah rasa lain macam. Kata beliau, masa tu perutnya rasa seperti terbakar. Panas yang amat dan dalam perutnya bukan itu saja, kerongkongnya juga jadi kering. Walaupun beliau minum banyak air, tetapi tetap kering juga. Isteri beliau bawa beliau ke klinik. Malangnya, doktor pun tak dapat diagnose beliau sakit apa. Beliau buntu, tak tahu nak buat apa lagi. Tak tidur beliau malam tu sebab terpaksa menahan azab kesakitan yang teramat. Aduh, sakit perut, haus. Begitulah rintihan beliau. Bukan itu saja, selain terpaksa menahan sakit, kawan ayah saya ni beritahu beliau asyik nampak makhluk seperti gorila yang ada tepi Umar di kedai tadi. Makhluk tu sering mengikutnya dan asyik memandang ke arahnya. Disebabkan terlalu sakit, beliau tak dapat nak buat apa-apa. Keesokan pagi, selepas subuh, isteri beliau mengambil keputusan untuk membawa beliau ke rumah ibunya. Itulah ikhtiar terakhir isterinya. Mana tahu kalau ibunya tahu tempat untuk suaminya itu berubat. Sebaik tiba, ibunya terus memarahinya. Dia cakap, lain kali kalau kena tu terus bawa datang sini. Kalau kau lewat sikit je lagi, mati suami kau ni. Rupa-rupanya memang ibu kepada isteri kawan ayah saya tu dah tahu akan perihal sihir racun ni. Sihir racun lebih pantas bertindak daripada santau. Hanya 1 hari diambil untuk mematikan mangsanya. Mujurlah, isteri beliau tercepat sedikit. Si ibu pun memasakkan ubat untuk kawan ayah saya tu. Ubat kepada sihir racun ni mudah saja sebenarnya. Ubat secara herba. Si ibu tu petik 3 helai daun pokok herba dan rebuskan daun tersebut, kemudian bagi kawan ayah saya ni minum. Alhamdulillah, macam satu keajaiban. Kawan ayah saya yang tadinya sakit bagai nak rak, tiba-tiba terus sihat. Segala sakit tu terus hilang. Kelibat makhluk seperti gorila tu pun tidak dilihatnya lagi. Kawan ayah saya tu tak beritahu pula nama pokok herba tersebut. Selepas tu, memang kawan ayah saya ni okey dah sepenuhnya. Tidak lagi sakit. Beliau cakap sihir racun ni memang sakit. Bayangkan, seluruh tubuh dibakar. Lebih kurang macam itulah rasanya. Kalau ada sesiapa yang ada info tambahan tentang sihir racun ni, bolehlah kongsi di ruangan komen ya. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.